So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ya. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia taufik hidayah dapat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam salah satu daripada kebun syurga. Yang kita sedang duduk ni, kita berada dalam kebun syurga. Rawdatun min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ya. Pernah bersabda, sekiranya kamu melalui dia berdengar sikit. Sekiranya kamu melalui kebun-kebun ataupun taman-taman syurga, maka ragulah hasilnya atau pungulah hasilnya. Atau bahasa kita mudah ni, dah halang-halang masuk taman syurga, ambil manfaatlah. Ladang. Check 1, 2, 1, boleh? InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat mana kita tadi? Nabi kata, Nabi sebut kepada para sahabat, kalau sekiranya kamu berkebetulan melalui taman syurga, kebun syurga, maka ambillah manfaat, ambil peluang lah. Kata bahasa mudah kita ada dulu. Bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ia taman syurga atau kebun syurga itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dia adalah perhimpunan zikrullah, menyebut Allah, membesar Allah, mengingati Allah, ataupun perhimpunan ilmu pun juga. Ni alhamdulillah kita ni beruntunglah, bertuah diberi kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu, ambillah peluang ini. Mudah-mudahan kita mendapat banyak kelebihan dan kurniaan. Sikit ya sebelum kita masuk dalam kitab kita, sebagai peringatan di antara kita satu sama lain. Kita ni sedar ataupun tidak sedar, dah berlalu banyak bulan dah. Dalam setahun ni Nabi kita, dalam setahun ni Allah SWT berkata, inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya perhitungan bilangan ataupun jumlah iddatash shuhur, jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Bagaimana yang telah ditetapkan semenjak daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tetapkan
ada berapa bulan? 12 bulan. Jadi setahun kita ada 12 bulan. Itu bagaimana yang telah ditetapkan Allah, ada sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah beritahu lagi, minha arba'atun hurum. Daripadanya 12 bulan itu, arba'atun 4 hurum, haram. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Haram ni mana apa? Macam masjid haram lah, tanah haram lah. Maknanya suci, bulan suci, 4 bulan suci. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan suci, bulan Ashharul Hurum dipanggil. 4 bulan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Wa ammal Ashharul Hurum, adapun bulan-bulan haram itu wahya arba'un, adalah ia 4. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut. Wahya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut. Wa wahidun munfaridun, 1 lagi berasingan. Nak bagi cukup 4 bulan haram ni, 3 duduk sekali, 1 duduk asing. Yang duduk asing ni wa huwa Rajab, dia adalah bulan Rajab. Bulan Rajab dia tak duduk sekali dengan 4 ni. Mana dia bulan Rajab? Ni. Malam ni masuk 2 bulan Rajab. Siang tadi 1 bulan Rajab. Malam ni masuk 2 bulan Rajab. Lagi kata Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, fa inna siyamaha mandubun. Sesungguhnya puasa padanya bulan haram. Termasuklah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa di dalam bulan-bulan haram itu mandubun, disunatkan, disarankan. Inda, di sisi salasatin minal a'immah, di sisi 3 daripada imam mazhab. Di sisi 3 mazhab disunatkan puasa di dalam bulan-bulan haram. Wa khalafa al-Hanafiyah, adapun khilaf bagi pandangan Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Maknanya lain pada Hanafi itu mandub belaka, disunatkan belaka puasa. Wal Hanafiyatu qalu al mandubu fil ashhuril hurum ay yasuma 3 ayyamin min kullin minha. Bagi mazhab Hanafi, yang disunatkan puasa di dalam bulan-bulan haram itu adalah salah satu ayyam, 3 hari saja. Itu bagi mazhab Hanafi. Kita mazhab Hanafi tak? Tak. Tapi mazhab Hanafi kata lagu tu. Yang beza, yang khilaf ni. Lain pada mazhab Hanafi, 3 lagi mazhab puasalah sebanyak-banyaknya bulan-bulan haram ini yang disunatkan. Yang disunatkan puasa bagi mazhab Hanafi 3 hari saja. Yang kata 3 hari itu wahia al-Khamis wal Jum'ah. Adapun Khamis, Jumaat, was-Sabtu dan Sabtu. Itu mazhab Hanafi. Kalau kita mazhab Syafi'i, lain pada itu mazhab Maliki, mazhab Hambali, sunat belaka-belaka. Hari-hari apa pun pada bulan-bulan haram, sama ada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, sama ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram maupun Rajab. Adapun sikitlah sebab apa menerangkan ini, kerana bila datang saya bulan Rajab ni biasanya akan timbul balik polemik ni akan ditimbul balik. Isu ni akan ditimbul. Jadi kita perlukan menjelaskan kembali kepada masyarakat. Yang semakin hari semakin ragu-ragu dengan amalan. Sebenarnya benda ataupun dakwaan polemik yang timbul hari ini bukan baru hari ini, dah lama dah ditimbulkan. Dan sudah pun diselesaikan, dijawab dah. So itu saya sebut dalam posting saya baru-baru ni, menimbulkan polemik perkara khilaf. Khilaf ni perbezaan pandangan. Dewasa ini atau sekarang ini tidak lagi sesuai disebut khilaf. Lah ni kalau orang duk bangkit benda-benda khilaf, duk isukan benda-benda khilaf, orang buat kita tak mau buat, orang buat kata bid'ah, orang buat kata tak boleh. Kalau sekarang ni orang duk bangkitkan isu-isu itu, tak sesuai lagi dipanggil sebagai khilaf. Lepas tu nak panggil apa? Dipanggil ghaflah. Ghaflah ni apa? Lalai. Orang Penang kata ghaflah jingga. Orang Penang kata ghaflah jingga. Pasal apa ghaflah? Pasal apa lalai? Kerana kita duk kalut membangkitkan kembali perkara yang telah pun lama diselesaikan
oleh orang yang ahli di dalam bidang-bidang mereka. Ahli ulama dah membincangkan perkara-perkara ini dan dah ada solution dan dah ada kesimpulan. Dah tersedia teridang lah. Tinggal lagi kita nak ambil pungut saja, terima ambil amal saja. Bukan kita pula yang duk bincang benda tu. Kita bukan ahli dia. Sebab tu bila kita duk kalut terjun dalam bidang benda yang bukan bidang kita tu, kita jadi ghaflah. Jadi lalai, bukan lagi jadi khilaf. Dan satu lagi, membangkitkan kembali perkara khilaf. Perkara-perkara yang berbeza pandangan ni, kalau kita sengaja cuitkan, sengaja kita bangkitkan, sengaja istilah kita up-upkan. Selama dia kata di-upkan isu-isu itu. Dengan tujuan tidak bersetuju dengan pandangan pihak lain. Orang lain buat, kita tak setuju, kita pun naik pandangan ni, naik pandangan. Dan memaksa kepahaman sedia ada masyarakat kepada kepahaman yang menyalahi pandangan setempat duk emai hak lain-lain pada hak orang duk buat dah ni, adalah sikap tiada toleransi dan tidak berlapang dada. Orang macam ni bila kita tojoh mai, akhirnya mereka akan mengaku ini khilaf. Ada ulama kata kita, kalau dah daripada awal lagi hang tahu kata khilaf, yang hendak bangkit bagi jadi tegang orang buat apa? Jangan bangkit. Benda yang telah pun damai, tenteram, orang beramal dengannya. Pasal kita ni awam ni, tinggal tunggu terima habuan saja. Ulama kata begini buat, ulama kata begini buat. Bila mana ulama menceritakan begitu, takkan dinamakan orang pula kita. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, mengajilah. Jangan cepat mencari perkara yang bertentangan, ataupun jangan cepat takjub bila, "Oi, ni pandangan lain ni." Dia takjub, dia cepat terpesona dengan pandangan yang lain, kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syadza fil nar." Barang siapa yang berlainan pelik pada orang, maka dia bakal berlainan, dia akan berasingan di dalam neraka. Dengan syok jadi orang special, jangan syok jadi orang lain pada orang lain. Jangan. Saya sebagaimana saya sebut tadi, perkara ini telah pun lama diselesaikan, sehingga telah pun disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata apa Ibnu Hajar Al-Haytami? Qila wa minal bid'ah sawmu raja'. Telah dikatakan dan di antara bid'ah itu puasa rejab. Ada orang tu isu, orang tu timbul naik. Bahkan diulang-ulang, bila masuk rejab dia akan timbul balik isu. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Walaisa kadzalik, bukanlah demikian. Bal huwa sunnatun fadilatun, bahkan dia adalah sunnah, bahkan fadilatun, yang ada kelebihan, ada keutamaan dia. Itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi puasalah, puasa di dalam bulan Rajab ini antara puasa yang disunatkan. Bagaimana kita dah tahu tadi, di sisi jumhur ulama, bahkan imam mazhab, kebanyakan daripada mereka menyarankan untuk puasa dalam bulan Rajab, bahkan bulan Syaban, sehingga berlarutan ke bulan Ramadan. Cuma ada sikitlah isu berkenaan dengan adakah dibolehkan berpuasa secara penuh dalam sebulan bulan Rajab. Sini ada ringkaskan mazhab Hanafi, hukum berpuasa sebulan penuh bulan Rajab adalah sunat. Mazhab Maliki sunat, Syafi'i sunat, Hambali makruh. Mazhab Hambali makruh. Bagi mazhab Hambali, kemakruhan puasa secara penuh dalam bulan Rajab itu boleh dihilangkan dengan cara satu, ialah meninggalkan berpuasa satu hari. Bulan Rajab kata 30 hari, dia puasa 29 buang satu. Kalau lah bulan Rajab tahun ni 29, dia puasa 28, dia buang satu. Maka hilanglah kemakruhan itu. Ataupun berpuasa penuh di bulan lain selain daripada Ramadan. Maknanya dia puasa Rajab penuh, Syaban pun penuh, Ramadan memang kena penuh lah. Ataupun dia dah puasa dah bulan Muharram dulu kan penuh, ataupun Zulkaidah ataupun Zulhijjah dan sebagainya. Jadi bila mana masyarakat kita sedia beramal dengan keadaan begitu, jangan kita timbulkan perkara-perkara yang boleh membawa ragu orang untuk beramal. Disebutkan bulan Rajab ini sebagai bulan persiapan untuk kita menunggu bulan Ramadan. Buat amal bagi banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok kitab kita, muka surat 25. Betul? 25 lah. Sambung tak mana? Wa ba'du. Wa ba'du, adapun setelah itu. Wa ba'd. Ataupun masyhurnya disebut sebagai amma ba'du.
Wa ba'du pun boleh, tapi biasanya disebut amma ba'du. Orang tahu amma ba'du, amma ba'du, amma, dan dibahaskan panjanglah kalau amma ba'du ni. Ada yang mengatakan yang pertama sekali menyebut amma ba'du itu Nabi Adam dah. Jadi panjang perbahasan dia. Siapakah yang memula sekali menyebut amma ba'du, ataupun diringkaskan menjadi wa ba'du. Makna wa ba'du itu, dan setelah itu, setelah apa? Setelah khutbah kita. Tak mana khutbah kita? Kita baca minggu lepas. Yang kita baca minggu lepas tu khutbah kita lah. Untuk tu kita panggil apa? Khutbah kita. Alhamdulillah, selawat atas Rasulullah, atas keluarga, atas sahabat dia tu disebut sebagai khutbah kita. Khutbah kita ni, kenapa kita baca pun kita syarah juga, bismillah kita syarah, alhamdulillah kita syarah sebagainya? Karena bukan saja ditulis, bahkan perlu diambil penghayatan juga. Tu yang kita syarahkan. Yang kita anggap saja dapat tulis saja. Macam kita orang Melayu yang kemudian ini dia ingat pantun orang dulu-dulu pembayangnya tak ada makna. Dia kata apa? Pisang emas dibawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas dibawa belayar. Hutang emas boleh bayar. Hutang budi dibawa mati. Jadi orang yang terkemudian ni, dia tak ada apa pembayang tu. Kalau orang tanya pasal apa zaman, dia pergi kat dia lah pisang apa pun. Kalau nak buat pisang perang awak kan. Tapi di sebaliknya ada falsafah. Pasal apa dia katakan pisang emas? Ada sebab dia. Pisang emas dia kata masak sebiji-sebiji. Sebab tu sesuai tu dibawa belayar. Kalau masak lala tu semua, kemek lah. Tak ada nak bawa pergi belayar. Busuk lah dia, hitam lah dia, bengkak lah dia, lebam lah dia. Payah nak makan lah, tak sedap, tak lalu dah. Tapi kalau dia masak sebiji, sedap lah nak makan. Tu dia bawa belayar. Tu ada makna belakang. Begitu juga di dalam khutbah kita. Khutbah kita pasal apa? Pasal macam khutbah. Kan khutbah dia alhamdulillah. Kan? Awal-awal bahasa Arab tu. Khutbah kita ni sama lah. Khutbah kita ni. Ada sebab, ada alasan, ada reason dituliskan oleh ahli ulama. Setelah selesai dia tu baru dia masuk apa nak bicara. Wa ba'du, tu dia nak masuk lah. Tu sempadan dia lah tu, panggan dia lah tu. Wa ba'du, adapun setelah itu, iaitu setelah pujian, setelah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah salam ke atas mereka. Fa inna, sesungguhnya kita, saya dan kita semua masuk dengan pengarang, termasuk dengan pengarang kita ni, na'lamu, kita ketahui, wa nuqirru, dan kita iqrarkan, wa na'taqidu, dan kita i'tiqadkan, ataupun kita beriktikad, kita percaya. Belakang tu i'tiqad. Wa nu'minu, dan kita beriman. Wa nuqinu, dan kita yakin. Wa nashhadu, dan kita bersaksi. Tu perinci belakang lah tu, satu persatu tu kau yang lebih kurang jugalah sebagai penekanan yang kita ni kata sungguh-sungguh. Bukan takat kita tahu, kita mengikrarkan. Bukan takat mengikrarkan, kita mengiktiqadkan. Bukan takat iktiqad, kita imankan. Bukan takat iman, kita yakin dengan benda tu. Bahkan kita bersaksi. Apa dia? Allah ilaha illallah wahdah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa ya. Esa ya. Keadaan yang esa, maha esa, tiada sekutu bagi dia lah. La syarikalah, tiada sekutu bagi dia. Ilahun azimun, Tuhan yang maha azim, maha besar, maha mulia, maha agung lah. Malikun kabirun, dia adalah malik, raja yang maha besar, raja segala raja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tiqad kita yang pertama disebut oleh al-Imam Al-Haddad. Soalnya kita sebut itu. Kita ni percaya, kita ni ikrar, kita ni yakin, kita ni bersaksi bahawa tak ada Tuhan, tiada Tuhan, tiada ilah. Ilah tu kena pada Tuhan lah. Ilah tu kena pada Tuhan. Jangan saya lagi duk main fobia. Ada,
Saya ingat lagi dulu-dulu kecil lagi lah. Dia duk edak risalah zaman tu lah. Zaman lah ni dia pakai WhatsApp, Facebook ke Instagram ke apa jenis copy paste gitu kan. Kalau zaman dulu dia pakai risalah tu, dia print tu banyak-banyak letak di masjid, dia buat di sekolah, dia buat kata lah. Kadang kita jumpa kan, bang siapa yang membaca ini, tu dia. Kita seram lah, mampus aku. Kena putus tik berapa puluh line. Kalau tidak jadi pakai apa-apa dana, jatuh sakit apa. Dia buat marilah contoh orang kaya ni dapat surat ini, mengabarkan peringatan surat ini, tinggal buang, dia pun jatuh sakit. Jatuh miskin bawa ke dana. Kata. Ada pula orang miskin tu jumpa dengan surat ni, dia pun putus tik. Tu dia. Lepas dulu dia panggil apa tu? Surat berantai. Surat berantai. Surat berantai ni jangan percaya lah. Mendahului takdir Allah. Pandai pula dia tak takdir kita. Kalau kita tak putus tik mampu. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saya tak? Dulu tersebarlah satu risalah yang melarang orang menyebut Tuhan. Itu dia. Dia kata jangan sebut Tuhan kerana berdasarkan kamu Dewan Bahasa tahun sekian punya cetakan, Tuhan itu bermaksud Dewa kepala 3. Apa? Sudah. Jadi boleh kan sebut Tuhan. Tuhan ni ikut terjemah lah. Kita anggap Tuhan tu atukah? Boleh jadi yang nakal di dalam kamu tu masa tu fahaman orang waktu tu begitu. Tuhan Dewa kepala 3 tu Tuhan dia pun boleh lah. Tak payah pun tak bisa tengok pun dia tekan masa tu. Tuan bila punya tu dia kata. Tuhan ni kalau kita tanya boleh tutur guru kita, orang lama kita, Tuhan ni asal pada kalimah apa? Tuan. Jadi bila kata Allah Tuan kita, kenal tak? Kenal. Memang kita milik dia. Dia pencipta kita. Dia jadikan kita, dia mentadbir urus kita, dia bagi rezeki kita. Dia menghidupkan, dia matikan kita. Itu betul. Tuhan. Jadi tak ada masalah apa. Ada pula orang kata jangan kata Tuhan, kata. Kata Allah, dia kata Tuhan. Adalah Tuhan, Allah lah kita nak masukkan. Dia kata tadi Tuhan banyak. Syirik kan tu. Syirik lah tu. Tuhan dia kata banyak. Kacau. Tu syirik lah tu. Pasal dia aku ada Tuhan lain daripada Allah. Tak ada. Yang lain tu bukan tu Tuhan. Tuhan yang sebenar-benar siapa? Allah. Jadi tak ada masalah. Itu kalimah dia bahasa Melayu Tuhan. Asal daripada kalimah Tuhan. Memang mana pula kata Tuhan ada Tuhan. Memang itu banyak pun kalimah. Ha dengan hamzah. Kalau orang mengaji tajwid, Ustaz Azhar mana? Itu ajak tajwid kan. Cuba tanya kat dia makhraj huruf hamzah dengan ha simpui. Taman. Tempat sama, pangkal kerongkong ha dengan hamzah. Ha dengan hamzah. Ha. Sebab tu yang dia boleh jadi bertukar takir. Tahu mau, tak tahu. Mahu mau. Jadi itu. Harta arta. Puas. Bisa jumpa tak? Kalau ada dalam kitab tu jumpa. Harta ditulis dengan hamzah. Arta. Bagai-bagai lagi lah. Itu ya Tuhan jadi Tuhan. An tu dengan ha jadi han. Dengan hamzah jadi an. Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini tak ada masalah lah. Allah lah Tuhan. Yang sebenar. Ilahun. Bahkan dia adalah wahdah yang esa la syarikalah, tiada sekutu bagi dia. Ilahun azimun, Tuhan yang azim, yang maha agung. Malikun kabirun, dia adalah raja yang maha besar, raja sekalian raja lah. Tak ada siapa pun yang boleh mengatasi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. La rabba siwah, tiada pentadbir selain daripadanya, ya Allah.
Wala ma'buda illa iyyah. Tiadalah kita sembah kecuali kepada Ia, kepada Dia. Bagaimana disebut dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah menetapkan oleh Tuhan kau tiada boleh disembah kecuali kepadanya Allah, Dia saja yang boleh disembah. Ali tak boleh. Habis tu duk sembah tuanku, ampun sembah tuanku, ampun sembah tuanku. Gimana pula? Salah ni dia kata. Dia tak faham sembah tuanku bukan sama dengan sembah tu Tuhan. Sembah Allah ni menghambakan diri. Tak ada lain lah Tuhan yang menjadi mencipta. Sembah kepada tuanku ni taat patuh. Menghormati. Tak ada masalah apa. Sehingga tidak melebihkan dia daripada Tuhan. Itu tak ada masalah. Sembah tuanku, ampun tuanku, sembah pati, harap dia ampun. Kan? Itu tak masalah. Dia kata, tak boleh ni, tak ada sembah melainkan Allah. Qadimun. Dia pasal kitab ni dia ringkasan bagi i'tiqad, akidah Islam kucing. Ini dia tak menghalusi satu persatu dari sifat Allah tu, tapi secara apa nama dikarangkan secara sebutan sekali lalu itu. Qadimun, makna qadimun sedia. Allah itu sedia. Sedia ni mana apa? Macam orang nak serang kita pun bersedia je. Dah. Sedia ni makna tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kita tengok ni, qadimun azaliyun, samalah lebih kurang makna dia qadim dengan azali. Ada ulama yang membezakan makna qadim, makna azali. Ada ulama tidak membezakan. Daimun abadiyun, daimun abadiyun mana? Daimun selama-lamanya abadi, kekal lah, selama-lamanya ada. Allah Taala ataupun Tuhan. Tak pernah, tak ada. Kau kata dulu tak ada, baru ada, tak. Itu tak nama Tuhan. Sebab apa? Dia kalau kita mengaji konsep sifat 20 nanti kita akan masuk. Sifat yang pertama kita akan bincang apa? Sifat Allah Taala yang wajib. Kita akan bincang wujud. Pasal apa bincang wujud? Pasal apa bincang wujud tu? Pasal kalau tak wujud tu bincang tu cerita pasal Tuhan apa? Benar tak ada. Bagi sah ada dulu, ada. Bincang. Sembah. Macam kita lah. Aku ni nanti nak beli rumah banglo. Kan? 3 biji. Kereta Mercedes, Velfire, Alfa. Besar ni. Kan? Lagi aku nak mega hotel lah di China tu kata. Ada duit dah. Duit ada? Tak ada. Tak ada tu sembang. Buat payah cerita. Lah ni sembang ada tak ada dulu. Begitu Tuhan, saya ada tak ada lu bincang? Ada. Bila dah bincang ada bila? Tuhan ni. Bila kita dah setuju dah sungguh Tuhan tu ada, mesti ada. Wajib ada bahkan. Ada bila? Ada sedia. Tak ada permulaan. Kalau ada permulaan, sebelumnya tidak ada, tentu ada yang menyebabkan dia ada, ataupun ada yang menjadikan dia ada. Dulu tak ada. Lepas tu ada. Barulah benda baru ni. Benda baru tentu ada yang menjadikannya. Lemahlah. Tuhan ni ada masa tak ada tu. Jadi bukan Tuhan aku tu, Tuhan aku. Tuhan aku ada sedia. Dia maha hebat. Tak ada kurang, tak ada lekeh, tak ada kelemahan. Jadi Tuhan tu qadimun azaliyun. Daimun abadiyun. Sudahlah, sedia ada. Ada pula sampai bila? Ada selama-lama-lamanya. Kalau ada penyudahan, ada kesudahan, ada penamat, ada bertemu ataupun bersambung dengan hancur ataupun musnah binasa. Siapa yang nak meletakkan musnah binasa Tuhan? Tentu ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan sendiri. Kalau yang itulah adalah yang berkuasa menetapkan musnah ataupun binasa kepada Tuhan, yang tu patut jadi Tuhan. Pasal apa kita kata ni Tuhan? Memang ilmu tauhid ni ilmu
Dia banyak menggunakan logik, tetapi tidaklah semata-mata berkiblatkan logik macam Mu'tazilah. Dia logik ataupun akal yang dipandu dengan nakal. Dipandu dengan nakal mana? Dipandu dengan wahyu Quran ataupun hadis. Lagi mana tak bertemu bercanggah Quran hadis, tak apa, tak ada masalahnya. Bahkan kita ni Allah Ta'ala bagi akal untuk menggunakan dia, jangan tak pakai pula. Sebab tu kita ni akal Allah Ta'ala bagi macam mana, mata Allah bagi guna, tangan Allah bagi guna, kaki Allah bagi guna, telinga Allah bagi guna. Tiba-tiba akal jangan guna, kacau. Akal pun guna, tapi guna pada tempat dia. La ibtida'a li awwaliyatih, tu tafsir bagi qadimun azaliyun tu, penerangan dia tu. Cerita bagi qadimun azaliyun, penerangan bagi qadimun azaliyun tu makna la ibtida'a li awwaliyatih. Tiada permulaan bagi awalnya. Bila sebut dalam Quran, huwal awwal wal akhir. Macam dalam lagu. Jamaah bila kau kekasih awal dan akhir. Betul lah lebih kurang lah. Apa makna awal itu? Maknanya la ibtida'a li awwaliyati. Tiada awal, tiada permulaan bagi awalnya. Bukan awal tu ada mula, bukan? Tidak ada permulaan bagi awalnya. Ada benda belakang, tak ada benda belakang. Apa benda Allah ada. Ada dah, sedia dah. Tu kata la ibtida'a li awwaliyati. Wala intiha'a li akhiriyati, dan tiada sudah, tiada henti. Tiada hujung. Bagi akhirnya. Mana kalau semua habis binasa hancur, Tuhan tak habis-habis pun, tak binasa-binasa pun. Lagi sambung, ahadun samad. Tuhan itu ahad, Esa. Apa beza ahad dengan wahid? Wahid satu. Ahad tu satu juga dia kata. Ahadun sa. Kalau orang tu kata sa. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Apa beza sa dengan satu? Satu boleh jadi setengah. Boleh dibahagi-bahagi. Satu botol, ini setengah jadi setengah botol. Sa tak boleh bagi dah. Tak ada bahagian-bahagian, tak ada juzuk-juzuk. Ahadun. Tuhan tu bukan berjuzuk-juzuk, bukan buat agonta. Itu kalau kita mengaji nanti kita akan pilih kamu tasir, kamu fasih. Apa dia berada kamu tasir, kamu fasih, menafikan kan yang 5. Itu nanti. Jangan kita habaqlah ni. Bagi jadi suspense sikit. Nanti kita sampai kat situ nanti kita tengok perbincangannya. Itu dalam sifat wahdaniyah. Insya-Allah. Ahadun samadun. Ahad lagi samad. Macam dalam qul huwallahu ahad itulah ayat ni, qul huwallahu ahad Allahus samad. Samad ni maksud di situ apa dia? Murak dia di situ ialah tempat pergantungan segala sesuatu. Itu maksud itu. Kalau ikut kalimah tu, maksud samad tu benda yang tumpah. Bukan benda yang berongga, macam buluh tumpah. Padat lah mana ada. Bukan buluh hak yang kita ada buat lemah lubang di dalam. Ada ni tumpah. Allah tumpah. Mana tempat nak bergantung. Bukan Allah Ta'ala tu macam buluh tu. Tak lagi dia pergi gambar Allah Ta'ala. Macam buluh tumpah dia dah. Kacau. Bukan. Maknanya tempat bergantung. Tempat bergantung segala sesuatu. Allahu samad. Qul ahadun samad. Lam yalid wa lam yulad. Tinggal situ, jatuh. Tengok dalam apa cetakan kita tu, lam yalid wa lam. Kalau yang cetakan kayu mengaji ni ada lam yalid wa lam yulad, jatuh, maknanya jatuh pada cetakan, tambah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Itu disebut dalam Quran tu surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiadalah baginya Allah kufu. Kufu. Tahu mana kufu? Lah ni banyak orang tak peduli kufu. Banyak orang tak ambil indah kufu. Kufu tahu tak? Kufu tak menikah.
Kan? Nak bagi kahwin kena sekufu. Saya dengar tak? Nak bagi menikah kena sekufu. Bukan sepupu. Wah, bagi kahwin dengan sepupu ke? Kata. Bukan sepupu, sekufu. Sekufu tu level dia tak lari jauh. Tu, sekufu. Jangan bandingan. Kalau lagu tu apa jadi? Buka TV 3 pukul 7 petang-petang. Drama petang-petang ni. Tu pasal tak sekufu tu. Kaya kahwin hak miskin. Terlampauan pula. Walaupun suami isteri saling cinta, saling kasih, dia jadi masalah juga. Cara hidup tak sama. Cara pergaulan tak sama. Cara keluarga tak sama. Cara didik anak tak sama. Itu Islam dia menitik beratkan sekufu. Pasal nak lama bahtera perkahwinan. Tak ada setanding tu kata. Sekufu tu nak bagi padan patut lah. Kita nak kira anak kita bagi padan patut dan sebagainya. Barulah bahtera tu lama. Kalau tidak saling tak kena balik orang tua ni, tak kena balik macam pula, kelai pula, gaduh pula, mabuk cucu pula, banyak kata. Kalau agama Indonesia lagi tu. Lagi tu perbincangan dia. Orang Malaysia pun tak sangat lah. Agama Indonesia lebih-lebihan lagi lah. Tapi kufu ni mana sebanding lah. Tiada yang setara atau sebanding, seumpama. Bagi siapa? Bagi Allah. Walam yakul lahu, tiadalah baginya ya Allah kufuwan ahad, yang sebanding satu pun. Ada satu pun yang sebanding dengan Tuhan. Sebab tu tak boleh kata ada Tuhan ada dua. Tuhan ada tiga, Tuhan ada banyak. Itu pun Tuhan dua, Tuhan orang lain. Tak boleh. Tu pun Tuhan dua, Tuhan agama lain. Ada banyak Tuhan. Ni tu pun Tuhan negara lain. Pasal Tuhan ni, kalau istilah orang moden sekarang kata, dia mestilah the most powerful. Tu kalau nak mudah cerita ni. Yang paling berkuasa. Tapi bila dia ada share partner, rakan kongsi, kongsi Zahar. Aku nak bawa ke Zahar pun kena tanya ni, lembaga pengarah. Tuhan komand. Kalau nak kata Tuhan tu ambil kan. Aku bukan dia Tuhan tu. Tak kena. Aku nak percaya Tuhan. Memang fitrah aku perlu kepada Tuhan. Harap kepada Tuhan senantiasa selalu. Nak lintas berjalan mu, aku tak lepas ni. Ada harapan tu bergantungan tu. Gantung apa tu? Nak gantung ke Allah. Nak buat apa urusan mu mesti nak kena ada harapan. Berharap. Fitrah manusia ada pergantungan. Dia duduk cana besi kita. Hari-hari dah duduk buat dia tu. Tapi ada hari dia rasa, saya Allah. Dia nak bergantung, nak marah, minta-minta, tak kena apa-apa lah. Sebab fitrah memang manusia tu Allah Ta'ala buat. Satu sudut dalam hati dia nak kena cari, nak bergantung dengan Tuhan. Sebab Allah tu As-Samad, tempat bergantungan. Dia nak bergantung. Tu yang nak kena baca bismillah, baca doa selamat, mudah urusan. Jadi bila hang nak percaya, dah hang percaya Tuhan, hang nak bergantung pada Tuhan, biarlah hang percaya Tuhan yang selayak Tuhan. Janganlah Tuhan lekeh. Tuhan pun nak kena tanya rakan kongsi tu. Saya nak beritahu hujan ni hang setuju? Kata tak payah kot. Pula kawan ni. Tak payah kan. Nak kena kira pula siapa saham banyak sikit, siapa saham banyak kuasa kuat sikit. Tu dia jadi masalah. Ada pula Tuhan ustaz, ada pula Tuhan Langkawi. Kacau masalah. Itu kurang, itu sifat kekurangan. Walaupun masing-masing bersetuju perkara yang sama. Walaupun Tuhan takkan tak boleh bagi sepakat kot. Bagi sepakat pun tetap koman, lemah. Sebab walaupun apa-apa keputusan dia nak buat, dia kena refer kepada board dia, lembaga Tuhan. Lembaga ketuhanan. Itu dia satu lembaga. Depa ni lah yang akan meeting apa-apa hal. Kacau tu. Kita Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang dia tak perlu nak kena berunding dengan orang lain, tak perlu nak kena tanya pada orang lain tu Tuhan. Kalau dia Tuhan yang jenis nak kena tanya ke orang lain, lepas tu tanya pula ke orang lain, tak berkesudahan bila nak selesainya. Ataupun kita kata lemah, sifat lemah tu tak layak dikata Tuhan. Nak percaya Tuhan, biar percaya betul-betul Tuhan. Most powerful kata orang sekarang. La syabihalah, tiada serupa baginya. Wala naziralah, dah lah tak ada yang serupa, tidak ada yang menyamainya, sepertinya.
Seumpamanya lebih kurang lah, makna dia lebih kurang sama juga. La syabihah, tak ada penyerupaan, tak ada yang menyerupai, yang bersamaan, yang seakan-akan, tak ada. Wa laisa kamitslihi syai' ni Quran lah. Dan tiadalah sesuatu wa laisa, dan tiadalah kamitslihi syai', serupa dengannya sesuatu pun. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni sini disebut umum, syai' kena pada semua. Apa benda pun, sesuatu pun tak serupa dengan Allah. Allah serupa dengan meja? Tak serupa. Allah serupa dengan kursi? Tak serupa. Allah serupa dengan tiang? Tak serupa. Serupa dengan kipas angin? Tak serupa. Serupa dengan lampu? Tak serupa. Serupa dengan bumbung? Serupa dengan lantai, kapet, mikrofon, speaker, serupa. Sesuatu pun tak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak sebut ni, banyak sangat. Kalau nak sebut satu persatu, jalan tak nak sebut, tanah batu nak sebut, pokok empelam nak sebut, pokok nyok tak serupa dengan Tuhan. Mutu tak serupa, kereta tak serupa. Banyak nak sebut. Banyak nak sebut. Kita kata hang sebut aku nak mandi. Kan? Kita pun mandi berang keluar. Habis, tak habis. Sama tak serupa dengan kopi, tak serupa dengan Milo, tak serupa. Ada lagi. Kenapa aku makan nasi tu? Makan nasi apa kenyal, hak belahak tu tak sangat dah. Ada lagi? Ada lagi. Apa hal dah. Jadi macam mana tak serupa satu. Kena tahulah sesuatu tu kenapa. Kena tahu sesuatu tu apa. Apa dia sesuatu tu lain pada Tuhan tu, apa dia? Tiap-tiap benda ni, tiap-tiap sesuatu ni ciri dia macam mana? Ciri dia macam mana? Itu mengaji dalam ilmu apa? Maqulat. Kita dengan ilmu maqulat. Bukan kulat. Kulat ni lain pula kan? Maqulat ni. Maqulat asyarah. Tiap-tiap benda tu dia satu jirim dan selebihnya dia arat. Jirim dan arat. Tiap-tiap satu tu dia mesti jirim dengan arat. Jirim, arat. Jirim, arat. Jirim, umpama kita kata ni, kotak tisu, jirim. Ni lah. Disebut zat juga. Tapi zat ni jirim sifat. Jirim. Zat yang jirim. Zat Allah tak jirim, bukan jirim. Ni sebut benar ni zat ataupun jirim. Zat, bila kita nak tarik nanti, maqama binafsi, bahaya ada dengan diri dia sendiri. Ada pun satu lagi kalau kita bicara tentang Tuhan, satu zat, satu apa? Sifat. Sifat maqama bi ghairihi. Yang ada pada yang lain ataupun menumpang pada yang lain. Kalau diri kotak. Kalau sifat apa dia? Petak. Ataupun sifat dia hanya ada warna hijau. Itu sifat dia belakang. Dia duduk melekat di sini. Dia tak keluar. Sifat dia tak keluar. Tapi sifat bagi makhluk dipanggil arat. Dipanggil arat. Zat bagi makhluk dipanggil jirim, mengambil ruang atau mengambil lapang. Ni mengambil ruang. Kemudian sifat dia ada macam-macam. Ada putih. Ni putih, tisu putih. Baju kita putih, arat. Putih sifat ataupun arat tak boleh dia bersendirian, dia mesti kena menumpang. Pada diri ataupun pada jirim sesuatu. Kalaulah kita kata putih mai, kita buat mana? Putih mai, kita buat mana? Lari tunggu bapak ni. Pemutih tu macam ni. Takut kita. Tapi kalau putih jubah, tak lari untuk imam pun. Arat dia tak boleh pisah daripada jirim. Adapun jirim tu dirim dia tu. Jadi Allah tu bukan jirim yang mengambil lapang, mengambil ruang. Ni mengambil lapang belakang, ni mengambil ruang. Semua kita ni mengambil lapang, mengambil ruang. Semua kita ni mengambil lapang, mengambil ruang. Kita duduk tang ni. Tu kita ambil ruang. Spain. Ada orang boleh nak duduk tempat kita ni pula. Tak boleh, kita dah duduk tang ni. Kalau orang nak duduk atas kita. Seluruh ruang ni sebenarnya penuh. Penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan angin. Penuh dengan angin. Yang mana betul-betul ruang yang lapang, yang tak ada angin tu? Tu kalau menjadi dalam maqulat. Kalau kita nak sebut jadi payah. Kalau moden lah dia kata ni, atas pada angkasa. Tu baru tak ada angin, baru ruang betul-betul lapang, baru kosong. Kalau macam kita ni, kita tempuh. Kalau bahasa
Petani dia kata reduh, temeruh. Wah. Dah lah reduh, temeruh pula. Ataupun kita langgar atau kita tendang kata. Kita sepok angin. Sepok angin. Ni. Asalnya ada angin. Bila kita angkat sini ni, angin duduk dalam tu. Tak nampak. Tak nampak. Macam mana nak ambil ni duk rasa ni kipas apa? Tidak pun kita gaul. Ada tak rasa? Tu ada lah ni. Maknanya tak kosong. Macam mana kosong tu? Kita tengok. Allah ni zaman canggih. Istilah dia air pocket. Balik tengok dalam YouTube. Air pocket. Istilah dia air pocket. Kapal terbang, dia terbang tu. Dalam video dia ada tunjuk dalam YouTube. Tengah dia terbang, dia jatuh ke tu. Lepas tu tegak balik. Tu dia rempuh ataupun dia masuk air pocket ke kosong udara tanah. Kipas dia ni tadi duk pusing-pusing, duk tangkap angin lah. Tu yang duk tegak terbang. Tiba-tiba bila dia masuk kawasan tak ada angin tu, kipas tu pusing lah, tapi kosong. Tu yang dia jatuh sah. Tu boleh tengok dalam YouTube. Memang dia buat video tunjuk bagaimana situasi bila kapal terbang masuk ke dalam air pocket. Yang tu baru ruang betul-betul. Yang ni bukan ruang lagi ni. Benda ni kita kata macam kolok lah, sebenarnya saintis kaji. Tapi sebelum saintis kaji, ulama Islam kaji dulu dah. Saintis kaji ayak ni kita tuang masuk dalam laut. Dia pergi ke mana ayak? Dia masuk ke? Dia meresap dalam ayak-ayak yang lain ke? Ataupun dia bercambuh belawar masuk dalam. Dia kaji macam tu. Tapi sebenarnya ulama Islam kaji lama dah. Jadi macam ni dia kata, bila kita letak mata ni, dia sepok angin. Angin ada ni. Jadi ke tepi. Kemudian duduk penuh balik dekat dia. Duduk di sekitar, di sekeliling dia tu. Tu mengambil ruang, mengambil lapang. Tuhan ambil ruang, mengambil lapang tak? Tak. Apa yang ambil ruang? Semua benda mengambil ruang, mengambil lapang. Ataupun arat. Ataupun sifat bagi benda. Bukan Tuhan, bukan dia arat, bukan dia jin. Lepas tu dia kata laisa kamitslihi syai'. Bila kita kata bukan jin, bukan arat tu kena pada semua. Tak gaduh kita duk sebut satu-satu meja, kursi, kabinet lah, lampu dapur lah, apa semua dia sebut. Wa huwa samiul basir, dan dialah yang Allah yang maha sami', maha mendengar, lagi maha basir, melihat. Wa annahu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya dia Allah Ta'ala muqaddasun 'aniz zamani wal makan. Tadi sebut dah. Lebih kurang juga. Bahawa Allah SWT itu maha suci 'aniz zaman, daripada zaman. Zaman mana? Masa. Macam Melayu pun kata zaman kan. Zaman berlalu, zaman mana? Masa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha suci daripada zaman. Maknanya tidak diliputi oleh zaman, tidak diliputi oleh masa. Lepas kata macam mana tak boleh tak diliputi oleh masa. Susah kah ke? Takkan pula kot. Kita ni semua diliputi oleh masa. Tadi siang malam. Lah ni sekejap lagi siang balik pagi, petang, siang malam, pagi pula. Tu masa belakang tu. 24 jam lah, 7 hari seminggu lah, 30 hari sebulan, 360 hari setahun. Masa belakang. Habis itu Tuhan tak diliputi dengan masa. Dia yang ciptakan masa tu. Yang masa tu apa dia? Masa tu peredaran bumi keliling matahari, bulan mengelilingi bumi, atau berputarnya bumi tu. Jadi pergerakan tu Tuhan bukan duduk di bumi. Tuhan bukan duduk dalam cakrawala, planet ni sebagainya yang nak kena terlibat dengan pusing masa ni. Payah faham. Saya cakap bahasa mudah tuan. Macam mana bahasa mudah? Balik di rumah pasang DVD. Alamak, dia kata lama dah ni tak pasang DVD dah. Lama ni tak pasang DVD dah, betul tak? Tapi dulu lah ingat-ingat balik. Bukannya lama sangat pun zaman pasang DVD ni. Pasang CD ke, pasang DVD ke. Masa duk berjalan tu. Sebab tu kita boleh berhenti masa. Boleh berhenti masa. Tapi hak DVD tu pasal jadi ke dia? Jadi tak jadi, kita jalan tu. Pasal kita duduk dalam kurang masa lain. Masa yang berlakunya siang malam, pusingan bumi, bulan dan sebagainya ni. Yang tu pusing, dia punya sendiri tu. Berjalan. Kita kadang boleh percepat masa apa pula?
Forward ke apa? Fast forward. Oh tekan. Dia lawan menjadi cepat ke macam gambar Chaplin. Boleh pula slow motion. Masa tu. Tapi duduk ada piring tu, kita boleh berhenti dia. Nak sembahyang tak? Waktu dah. Tak kita sambung balik masa tu. Nak heran apa kalau begitu pun kita boleh faham lah. Apatah lagi Allah yang menguasai atas pergerakan bumi, bulan, bintang, nak bagi berhenti ke, nak bagi butak ke, nak bagi laju ke, nak bagi lambat ke, boleh tak? Jadi dia tak terjejah dengan masa tu. Jangan masa heran, jangan masa janggal sangat. Tak kau dia buat masa pelik beli. Tak masa pelik. Pasal dia tu terkena dengan adat. Kita ni mata kita ni diselaputi dengan adat. Dia nampak adat banyak. Adat. Sampai benda yang mustahil pada adat dia kata mustahil pada akal. Tu nanti kita kalau mengaji sebab 20 tu dia akan cerita hukum akal hak mana, hukum adat hak mana. Kan? Dah hukum akal hukum pula hak mana. Mampus pula. Tapi saya sagih saya cadang kalau boleh ada whiteboard. Boleh tarik mai tu. Lagi bagus. Kalau whiteboard sekali kita pokok ada perlu yang tulis. Kalau tak perlu kita tak tulis lah. Tengok keperluan. Tengok macam mana tuan lah. Tengok semangat nak tahu kita tulis sikit. Yang pasal semua pakai habis. Buanglah ustaz baca lebih cepat sikit. Bagi cabai. Saya baca bagi laju-laju biar tak faham habis. Baik. Kemudian Allahumma salli walal makan. Dan tidak juga wal makan dan tidak juga makan nasi ini yang kita tu lah duk makan nasi. Makan mana situ? Tempat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada tempat. Maha suci daripada tempat maknanya tidak bertempat. Tidak bertempat. Bila kata Allah, Allahu mawjudun bila makanin. Kata aku tu. Cuba ikut tengok. Allahu. Kuat sikit. Allahu mawjudun bila makanin. Allah ada tanpa bertempat. Allah wujud tanpa bertempat, tak bergantung pada tempat, tak diliputi oleh tempat, tak perlu kepada tempat. Bahkan tempat siapa boleh jadi? Tempat siapa boleh jadi? Allah. Langit Allah boleh jadi, bumi Allah boleh jadi, siang Allah boleh jadi, malam Allah boleh jadi. Semuanya Allah yang bagi jadi. Kalaulah sekiranya Allah perlu kepada tempat, sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat, di mana Allah tu? Jangan kita anggap Tuhan ni macam kita. Dulu kita duduk menyewa. Tanah tu duduk tak tahulah nanti ada duit kita buatlah rumah sikit-sikit. Ni naiklah dinding, naiklah bumbung. Kan? Agak siap tu kita masuk pindah lah. Jadi Tuhan tu mentara tak siap arah lagi, dia duduk macam merempak gitulah. Kalau ayah tu bilah jangan duk buat tuduh lagu tu kan. Rosak akidah tu. Ada siap arah dia duduk atas arah. Berpindah-pindah pula Tuhan. Dia perlu kepada tempat, dia perlu kepada arah, dia perlu kepada kursi, dia perlu, tak perlu. Dia bukan benda macam kita kata dia bukan apa dia tadi? Jirim. Benda yang mengambil ruang ataupun lapang. Dah laisa kamitslihi syai'. Quran sebut tu dalil muhkam. Dalil muhkam ni apa? Dalil yang jelas terang nyata dalam Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat yang kesamaran makna dia. Lagi kita pergi dekat-dekat lah tahun ni. Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci ani zaman daripada masa wal makan dan juga tempat. Wa an musyabahatil akwan dan Maha suci Allah Taala itu daripada menyerupai segala akwan, segala kejadian-kejadian. Apa yang Allah Taala buat ni, semua yang Allah Taala buat ni Allah Taala tak menyerupai. Tak serupa dengan dia. Wala tuhitu bihil jihad dan tiada Allah Subhanahu Wa Taala itu diliputi oleh jihad arah. Wala ta'tarihil haditsat dan tidak pula Allah Taala itu disifati dengan segala sifat-sifat yang baru, macam kata tadilah mengambil ruang, mengambil tempat, menumpang dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang baru. Mustawin. Tu. Ini yang kata dalil mutasyabihat tadi, ayat-ayat yang kesamaran tu. Mustawin ala arsyihi. Istawa di atas arasnya. Jadi Tuhan tak bertempat, ni istawa. Baru tadi ni dia kata muqaddasun 'anil zaman wal makan.
Suci daripada zaman, mana tempat, masa, wal makan, mana tempat. Sini dia kata mustawin ala arsyihi. Bagaimana disebut dalam Al-Quran? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa ataupun thumma istawa 'alal 'arsy. Dan seumpama dengan sewaktu dengan yang belakanglah. Jadi itu di situ ayat mutasyabihat, ayat kesamaran makna. Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa adanya ayat yang mutasyabihat, ada yang ayat yang muhkamat. Apa dia ayat muhkamat? Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itulah adalah muhkamat itu ibu atau intibati bagi Al-Quran. Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran. Allah sebut huwa allazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Quran. Minhu daripadanya kitab Al-Quran itu tadi ayatun, ada ayat-ayat muhkamatun, ayat yang jelas terang. Hunna ummul kitab, itulah dia ibu atau intipati, isi penting, poin utama Al-Kitab Al-Quran. Apa dia yang isi penting? Muhkamat, yang jelas terang maknanya. Wa ukharu mutasyabihat. Ada pun yang selebihnya itu perkara yang kesamaran maknanya. Jadi dalam Quran ini memang ada yang kesamaran maknanya. Jadi apakah yang dimaksudkan? Kita tengok apa kata Imam Abdullah Al-Haddad. Dia ada mustawin, istawa. Istawa ni mana apa istawa? Istawa ni kalau bicara dengan ulama lughah bahasa memiliki makna yang banyak, luas makna dia. Ada yang kena pada makna macam menempati, tapi tak kena pada Allah. Pasal saya kemistri syai. Ada yang kena pada makna istaula, menguasai, kena pada Allah. Pasal Allah khaliqu kulli syai, berkuasa atau pencipta kepada segala sesuatu. Memiliki segala sesuatu, berqudrah, qadirun ala kulli syai, berkuasa atas sesuatu. Jadi kena istaula, istawa kalau kita terjemah dengan istaula, menguasai. Ataupun guna dengan kalimat yang digunakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, katanya mustawin istawa. Jangan terjemah. Kita setengah tu dia terjemah siap-siap dah duduk. Dia kata ala arsy, duduk atas arah. Dia terjemah dah, jangan terjemah lagi. Kekalkan kalimat dalam Quran kata istawa, istawa lah. Mana istawa tu? Wallahu alam. Jadi dia kata lagu mana? Mustawin istawa ala arsy, atas arahnya, ala wajhil ladzi qala, sebagaimana wajah yang dia berkata. Dia kata dia istawa atas arah. Istawa tu makna apa? Tak tahu. Wa bil ma'na alladhi arada, dengan makna yang dia kendaki. Ana serah kat dia. Jangan kita ada tetap siap dah benda yang Allah Taala tak bagi kata lagu tu. Allah Taala tak kata jalisun 'alal 'arsy, duduk di atas arah. Dia kata istawa. Bila istawa tengok pada bahasa luas makna dia. Jangan kita tetapkan satu daripada itu. Yang ni mesti kena ni, mesti kena ni. Tak bolehlah kata mesti kena tu pasal dia luas makna. Di sana pula bertembung dengan ayat muhkamat. Bila bertemu ayat muhkamat, utama ayat muhkamat hunna umul kitab, itu itibati Quran. Dengan dia ambil ayat mutasyabihat. Jadi dalil bagi ilmu akidah ini ialah dalil akli dan juga dalil nakli yang muhkamat, yang jelas, bukan yang kesamaran maknanya. Macam orang duk kata Tuhan ada tangan kan? Ya ada Allah fawqa aini, tangan Allah atas tangan mereka. Tuhan ada tangan, dalam Quran kata tangan. Situ ayat mutasyabihat, kesamaran makna. Jadi saya nak cakap bahasa mudah je. Kan? Orang yang cuba nak ambil zahir ayat itu, nak menisbahkan Allah ada tangan ni, dia membodohkan akal. Dia membodohkan akal. Pasal apa? Kalau kita bercakap, orang bercakap, manusia bercakap, dia faham. Tapi Allah bercakap, dia buat-buat tak faham. Hambaliyah, hambali analisa. Masalah yang ada dalam genggaman ataupun ada dalam tangan aku. Itu ayat muhkamat ke ayat mutasyabihat? Yang jelas ke kesamaran makna? Kesamaran makna. Bukan jelas-jelas ada dalam tangannya. Ada tak orang nak tolong kita? Tak apa pakcik, jangan risau pakcik. Masalah pakcik ni dalam tangan saya. Kita suruh, buka tak tangan aku nak tengok. Awak buka lah tangan aku nak tengok. Awak pun buka pasal apa pakcik? Tak ada apa masalah aku. Kata pakcik ni tadi lah. Kan? Apa yang dia kena tadi ni? Tak isap bung,
Tidak pun dia cakoroi ke apa Allah lah. Kan? Yang jadi pelik pening cakap ni betul apa? Kita boleh faham manusia. Kita kata kereta second hand, ada tangan nak kereta second hand? Tak ada tangan, kita boleh faham first hand, second hand. Tapi bila Tuhan cakap tangan, selalu-selalu dah kita nak menisbah Tuhan mesti ada tangan. Quran kata ada tangan. Ayat mutasyabihat tu kita kena tengoklah keseluruhan konteks ayat tu dia nak kata apa siapa. Adakah dia nak contoh pasal Allah bertempat? Adakah dia nak contoh pasal Allah bertangan? Atau nak contoh tentang kudrah kuasa Allah? Jadi kena faham konteks ayat. Jadi ataupun kaedah yang dipakai oleh Imam Abdullah dah serah pada Allah Taala. Mustawin 'alal 'arsy 'ala wajhi alladhi qala. Atas wajah yang dia berkata, wa ma'na alladhi arada, makna yang dia kehendaki. Jangan pandai-pandai kita tetapkan satu makna pula. Pandai dah. Maknanya Tuhan duduk di atas dah. Istiwaan yaliqu bi'izzi jalalihi wa 'uluwi majdihi wa kibriyaihi. Istiwa yang sesuai dengan kebesarannya, yang maha mulia, dan kemuliaannya yang maha tinggi lagi maha agung. Bau tu. Jangan kita duk sabitkan sifat-sifat yang merendahkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemanya perlu kepada yang lain. Sedangkan Allah Taala tu ghaniyun anil alamin. Ghaniyun anil alamin mana terkaya daripada segala sesuatu. Terkaya Allah Taala ni bukan macam kaya kita. Terkaya Allah Taala ni istighna an kulli ma siwa ni bukan macam kita ni. Kita ni kaya sebutan ni, nak tak kaya. Fakir kena kat kita. Macam mana kita kata kita kaya? Kita ada duit banyak, kita perlu kepada duit tu. Barulah kita disebut orang kaya. Kita tak ada duit banyak, orang tak kata kita orang kaya. Allah Ta'ala kalau dia tak ada makhluk pun dia tak khalik, disebut sebagai khalik, pencipta. Dia tetap sebagai Tuhan. Dia tak terjejah. Jangan nanti tak ada, kita tak ada jadi Allah pun lekeh. Tak ada siapa menyebut dia, tak ada siapa nak mengagungkan dia. Lekehlah Tuhan. Tuhan jadi perlu kepada satu pula. Tu bukan Tuhan aku. Nak kata lagu tu. Tu Tuhan nak percaya aku, kenakah? Jangan kata kat kami tak percaya lagu tu. Tuhan kami maha perkasa, maha hebat, maha segalanya. Tak perlu sikit pun kepada sesuatu. Tak perlu pun. Kalaulah sekalian segala anak Adam alaihi salam semua sekali bersepakat bersetuju nak mengagungkan Allah, semakin tinggi kedudukan Allah, kemuliaan Allah. Tak. Pasal apa tak semakin tinggi? Pasal kedudukan kemuliaan Allah tu tak ada atas lagi, paling tinggi lah. Kemudiannya kalaulah sekarang semua anak Adam, semua, bukan kata 1, 2, 3, 4, 5 negeri Kedah saja dah. Semua bersepakat bersetuju nak engkar pada Allah, nak lawan Allah, tak mau patuh sudah Allah, terjejah dah kemuliaan Allah. Itu tak perlu kepada situ. Ghani. Jangan kita ada salah nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu hak tu, perlu hak ni, perlu hak tu, perlu ni dan sebagainya. Wa annahu ta'ala qayyum qasani. Dan adalah dia Allah Ta'ala yang maha tinggi lah. Qaribun, hampir. Qarib itu mana dekat. Min kulli mawjudin, bagi tiap-tiap segala yang mawjud, mana segala yang ada. Jadi dekat. Tadi kita dah sebut bahawa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zaman wal makan. Maha suci daripada zaman, juga maha suci daripada makan dan tempat. Jadi di sini bila kita kata dekat, jangan kita anggap, jangan kita faham, jangan kita terjemah makna dekat dengan tempat. Dekat api, dekat dengan kita ni Tuhan ni kan. Balik sebelah nampak apa? Ada orang pemain sembahyang. Tahu tak ada orang pemain sembahyang? Mula-mula berdiri. Allah Tuhan. Rokok. Hai, tak nampak ni. Makin ni berdiri. Hai. Tunduklah sujud. Tak ada pula. Bangkit duduk pula. Hai. Sujud pula. Bangkit balik. Hai. Kanan kot. Tak ada. Kiri kot. Allah tak ada. Dia pemain sembahyang. Tak? Ada pemain sembahyang. Tu dia. Ada orang main sembahyang tu. Kacau. Bila cari Tuhan tak jumpa. Bukan Tuhan dekat dengan tempat. Itu sebut no. Wa huwa aqrabu ilal insan, dan dia Allah aqrabu, terlebih hampir ilal insan, kepada manusia, min hablil warid, daripada urat leher. Sudah. Halo. Itu bila kita faham dengan ayat mutasyabihat,
Bila kita nak ambil faham secara zahir, jenuh pening kita. Ayat yang kesamaran makna, kiah kata, macam kita cakap Melayu, cakap kita lah. Kita pun banyak berkiah juga kan, kita cakap betul-betul pun. Hang ngaji berapa lama? 3 tahun. Yang tu bukan hakiki, tu panggil majazi. Kalau ngaji kita lain, dia panggil majazi, bukan hakiki 3 tahun. Mana ada orang mengaji 3 tahun tak lena ke, tak makan ke, tak usah jambar ke? Sampai 3 tahun ngaji. Ada kan? Ada waktu dia dalam timetable dia lah tu, kata kiah, kata cakap. Jadi janganlah dia buat apa, kepala tu nangui sangat betul sangat. Kita kata apa, lurus benui kan. Orang kata ni lubang ni dalam. Mau kalau kapal terbang terjun, Allah, cari tak jumpa. Kalau kapal terbang terjun ni, lubang ni punya dalam. Ish, tak tahu pergi mana. Orang luar benui dia tanya apa? Di mana? Dia tanya apa? Air hang ni. Orang nak katakan dalamnya lubang, bukan orang nak kata kapal terbang tu. Tapi di ibarat, kalau kapal terbang pun terjun, tak tahu pergi mana. Dia ni punya betul, dia tanya, pergi mana? Kacau. Susah nak cakap tu. Susah. Orang yang nak ambil zahir kalau Allah, nak ambil zahir bahasa percakapan ni. Macam tu daripada buat perumpamaan tu kan. Pok duduk dah. Duduk atas apa? Kursi malah. Duduk relax petang, batu uhu lorok dada. Abang nak kena, oi, abang ambil ayam oi. Abang kena. Tengok kawan seorang omel lah ayam satu kelas ayam tu. Kawan ni omel sebaldi. Kan? Mujur tak jantung. Kalau jantung mati terus orang tua tu. Tapi dia bertahan lagi lah. Dia kata, pelik anakku ni. Dia tanya hang pasal bawa mai segelas. Ya. Dah pok kata nak ayak, tengok pok bukan nak mandi kot. Duduk atas kursi malah dah. Batuk pula. Tentulah. Sakut tekak dia bagi ayak segelas. Ni hang pasal bawa mai sampai sebeldi. Pok kata ayak, pok tak kata segelas. Payahlah tegak ni, payah. Orang yang membodohkan. Jadi jangan kita duk ambil. Ni wa huwa aqrabu ilal insan, dan dia Allah terlebih hampir bagi manusia min hablil warid, daripada orang tengkuk. Dekat lagi pada orang tengkuk kan kita. Dekat ni. Dia duk ambil pada tempat makan, tak kenalah lagu tu. Min hablil warid wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid. Itulah baru syarah dia, tu baru kepahaman dia. Makna yang hampir kepada segala yang sesuatu, segala sesuatu Allah Ta'ala hampir, bahkan terlebih hampir kepada manusia daripada hablil warid, lebih hampir daripada orang leher. Tu maknanya Allah itu raqibun wa syahidun, merhati lagi maha menjadi saksi, tahu segala gerak-geri, tahu segala kerja buat, tahu segala kelaku, tahu. Jadi ingat, Allah Ta'ala sentiasa memerhati. Tu dekat, mana dekat? Tu depa mengaji lama sangat mengaji kami. Bila nak mengaji dengan teruk lah. Kami pun nak balik buka pondok pula, tu orang kata tak boleh lah. Hampa mengaji tak habis lagi. Banyak kitab dah mengaji. Lagu ni tu kita. Hampa 3 orang lah. Ambil ayam. Pilihlah ambil ayam, korang tekok. Ambil ayam dah, ambil pisah. Bagi seorang satu pisah. Pi di tang mana apa pun tak nampak, sembelih ayam. Jangan bagi ada yang nampak. Pi ayam ni sembelih ayam di satu tempat yang tak ada apa pun nampak. Habis. Pakat pi lah kawan tu masuk dalam gua, kawan ni sebalik batu kawan. Balik mai. Tengok seorang ni awak ayam tak mati. Awak tak apa hang ni pasal apa? Sembelih tak nak. Sembelih balik batu. Tak ada nampak, tak ada siapa nampak. Saya walih mana kata tak ada. Saya melem dulu. Hang tak, aku pergi dalam gua tu, saya masuk dalam gua. Gua tak ada siapa, kelam pula lampu tak menyala, tak buat berita apa. Meleh mana ada nampak kelam. Ni hari hidup lagi ayam siapa? Dia aku kita mana bu Allah melihat. Tu dia tu. Aduh. Tu mana dekat Allah Taala tu. Bukan Allah Ta'ala tu dia membontoti dia panggil. Membontoti. Ini diriku. Kalau Allah Ta'ala duduk kita lalu, tu kita mesti jamak. Tuhan mesti jamak. Dia, Tuhan mesti jamak. Tu jadi jangan salah
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita sambung pula. Jangan lama sangat. Kan? Habislah nak mengaji apa lagi kalau banyak sangat baca kan. Jadi kita sambung nanti muka surat 28. Hayyun qayyum, hidup lagi maha qayyum. Berdiri ni. Ke mana Tuhan berdiri? Dia bangkit berdiri bah. Nanti yang kita catat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan turashshiduna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.